Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah pada anak-anak yang dah tengok video semalam pelajaran Tauhid. So hari ini kita belajar fiqh. Pelajaran kedua tajuknya adalah hadas. Bukan hadis. Hadas. Okey, kita tengok. Hadas terbahagi kepada dua iaitu hadas kecil, hadas besar. Okey, sebelum tu, cantik tak nota ustazah ni? Cantik kan? Awak dah tampal dalam buku belum? Yang dah tampal tu tahniah ustazah ucapkan. Yang belum tu tak apa, lepas ni awak tampal Minta kat mak ayah print. Lepas tu gunting, comel-comel, lepas tu tampal dalam buku tulis. Kalau tak ada printer tak apa, boleh salin. Kenapa nak salin nota ustazah? Buku teks kan ada. Okey, nota yang ustazah buat ni ringkas je. Lebih senang nak dibaca. Okey, sebelum ustazah teruskan, ustazah ada lagu untuk hadas. Jom kita dengar sama-sama. Ada dua jenis hadasnya, satu kecil dan satu besar. Hadas kecil wuduk semula, boleh ibadah tiap masa. Okey, dia kata ada dua jenis hadas, besar dan kecil. Kecil, kita cuma perlu wuduk je. Okey, kita sambung lagi dengar. Kedua pula hadas besar, mandi wajib itu caranya. Niat mandi jangan dilupa, ini nifas bila dah sebabnya. Okey, yang kedua pula dia kata hadas besar. Macam mana nak bersuci daripada hadas besar? Mandi wajib. Okey, kalau tak faham tak apa, saya terangkan satu persatu. Okey, kita masuk ke hadas kecil dulu. Pengertian hadas kecil iaitu keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadat yang tertentu seperti solat. Makna kata kalau kita nak solat ataupun kita nak mengaji ataupun kita nak tawaf, kita kena ambil wuduk. Sebab kalau kita tak ambil wuduk, maknanya kita masih dalam hadas kecil. Tapi kalau kita dah ambil wuduk, maknanya kita dah bersuci daripada hadas kecil tu. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Okey, yang ini ada 5. Okey, yang pertama bersentuh lelaki dan perempuan. L ni lelaki, tahu kan? B perempuan. Bukan mahram tanpa lapik. Maksudnya, contoh, kalau awak lelaki, sentuh kawan awak perempuan tanpa lapik, maka awak pun dalam kategori berhadas kecil. Kalau awak lelaki, sentuh adik awak perempuan, tidak dikira berhadas kecil sebab awak dengan adik awak mahram. Tapi kalau awak dengan kawan awak bukan mahram. Okey, yang kedua, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya apa? Kentut, buang air kecil, air besar. Senang cerita, kencing, berak, semua hadas kecil. Berak bukan hadas besar tau. Berak tu pun hadas kecil juga. Okey. Seterusnya, sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Cuba tengok tapak tangan kita. Kalau kita sentuh kemaluan dengan tapak tangan kita, terus kita dalam hadas kecil. Okey, yang keempat, tidur yang tidak tetap punggung. Maksudnya, kita tidur, tapi kita gerak-gerak. Punggung kita gerak-gerak. Kejap pusing sini, kejap pusing sana. Lepas tu bergolek-golek sana sini. Itu pun kategori hadas kecil. Okey, yang last sekali, hilang akal. Ini pun termasuk dalam hadas kecil. Okey, kita tengok yang seterusnya. Perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Maksudnya, selagi kita tak ada wuduk, kita dilarang tawaf. Tawaf ni yang pusing Kaabah tu lah kan. Okey, seterusnya kita dilarang solat. Kita dilarang sentuh Al-Quran. Kita dilarang sujud syukur. Kalau nak buat semua ni, kena buat apa? Kenalah bersuci. Bersucinya caranya macam mana? Cara bersuci daripada hadas kecil ialah berwuduk. Senang je. Macam mana wuduk?
Semua orang tahu kan, wuduk bermula dengan niat, cuci muka, tangan, kedua belah tangan hingga ke siku, sedikit kepala, menyapu sebahagian kepala. Lepas tu kaki, dua-dua kaki. Bila kita dah ambil wuduk, maksudnya kita dah bersuci daripada hadas kecil. Itu hadas kecil. Sekarang ni kita masuk ke hadas besar. Okey, hadas besar tu apa? Pengertian hadas besar. Keadaan yang mewajibkan mandi. Mandi. Tadi wuduk. Yang ni mandi. Bagi seseorang yang hendak melakukan ibadat. Seperti solat dan membaca Al-Quran. Lebih kurang sama macam hadas kecil. Tapi hadas kecil mewajibkan wuduk. Kalau hadas besar mewajibkan mandi. Mandi apa tu? Okey, jom kita tengok. Perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar iaitu bersetubuh, iaitu hubungan antara suami dan isteri. Lepas tu, keluar air mani. Ni lelaki yang mimpi seronok-seronok, dia akan keluar air mani. Lepas tu keluar darah haid, iaitu perempuan yang dah matang umurnya, dan terusnya keluar darah nifas, ibu yang selepas bersalin dan ketika bersalin atau keguguran. Okey, jika jika salah satu daripada 5 ni berlaku, ia dikategorikan dalam hadas besar. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Maknanya kalau kita belum mandi wajib lagi, kita tak boleh solat fardu atau sunat. Kita tak boleh duduk di dalam masjid. Kita tak boleh sentuh, bawa, baca Al-Quran. Kita tak boleh berpuasa. Ini bagi wanita yang keluar darah haid dan nifas. Lepas tu kita tak boleh tawaf di Baitullah. Dan kita tidak boleh beriktikaf di dalam masjid. Selagi tak mandi wajib, selagi itulah tak boleh buat semua ni. Tapi kalau nak buat semua ni, nak buat amalan ni, macam mana cara dia? Kita kena bersuci. Iaitu cara bersuci daripada hadas besar ialah mandi wajib. Ingat, cara nak bersuci hadas besar ialah mandi wajib. Cara nak bersuci hadas kecil ialah berwuduk. Nampak tak beza dia? Hadas kecil, berwuduk. Nak bersuci daripada hadas besar, mandi wajib. Okey, faham dah semua? Saya harap kamu faham dengan penerangan Ustazah hari ini. Sebab lepas ni, Ustazah akan bagi latihan. Kalau ada soalan, boleh PM Ustazah. Okey? Itu sahaja hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.